Alright, Hafiz. Tak sangka kita sampai ke kedai yang lagi satu, ke syarikat lagi satu, iaitu Kaizen yang sangat-sangat hebat. Nampak sangat aura dia berbeza dengan kedai-kedai sekeliling ni. Betul. Sampai je sini memang nampak beza. Nampak beza. Nampak beza dia luar dan dalam. Betul. Walaupun dekat keliling Kota Tinggi. Kota Tinggi ni walaupun sekeliling ni adalah jual pakaian juga. Betul. Banyak sangat. Tapi kita nampak perbezaan dekat Kaizen ni berbeza. Berbeza. Apa yang bezanya Cik Sus? Selain daripada aura dia, kelas ni nampak bersih, nampak lapang, nampak luas, dan baju dia tidak macam merebak. Dia tak bercampur kan? Tak bercampur. Dia ada konsep dia sendiri. Yes, dia macam ada identiti dan konsep dia sendiri. Saya suka. Rasa nak singgah, rasa nak tengok apa yang berlaku. Betul tak Hafiz? Betul. Sebab satu lagi yang saya suka, bila kita masuk je Kaizen ni, dia ada satu warna tema orang tau. Betul. Orang ada satu warna yang memang jadi tarikan kepada ramai orang. So mari kita tanya dia orang, apakah tema kali ni? Yes, of course kita nak tanya founder dia dan kita nak jumpa staff dia, apakah yang menyebabkan. Boleh bagi tahu tak apa color ni? Itu dia. Apa lagi sekali? Kita tanya dia orang sendirilah. Mari kita masuk tanya. Hai Cik Su, hai Tuan Hafiz, hai Rizwan, selamat datang. Hai, apa khabar semua? Semua mesti tertanya-tanya Cik Sus dengan siapa ni? So, ini adalah one of the founder yang sangat hebat di Kota Tinggi ini. So, mari kita dengarkan sendiri apa katanya untuk memperkenalkan diri. Silakan Puan. Okey, hai, Assalamualaikum. Nama saya Norizan Nasir. Saya merupakan founder kepada brand Kaizen Empire Sinar Berhad. Kepakaran saya adalah membantu wanita yang berkejaya yang nak kelihatan cantik dan sopan dengan merekaan baju kurung yang up to date dengan harga yang mampu milik. Okey, jadi saya merupakan salah satu Titan dan saya dah berada dalam Titan selama setahun. InsyaAllah hujung bulan ni lah, hujung bulan 11 ni. Dan saya akan continue untuk Titan. Belum tanya lagi dan cakap nak continue. Semangat ni. Puan Norizan merupakan ahli titanium circle kita. Dia dah almost 12 bulan dah dalam titanium circle ni. So Puan, sebenarnya masa kita sampai ke dekat bawah ni, kita sebenarnya parking agak jauh. Kemudian kita jalan, jumpa kedai-kedai kain. Bila sampai di kedai kain Puan, the energy sangat berbeza. The environment terus berubah. Terus nampak macam wow, sangat hebat kedai ni. Lepas tu dia orang kata, inilah kedai yang kita nak pergi tu. Itulah dia Kaizen. Kita kata wow, sangat-sangat different from orang-orang sekeliling ni. Boleh Puan bagi tahu macam mana boleh ada idea untuk tukar image jadi seperti itu? Okey, actually bila kita join belajar dengan guru yang proven lah macam Dr. Azhar Osman, alhamdulillah saya banyak dapat ilmu-ilmu yang sangat membantu saya punya bisnes untuk growing. Kalau tak, saya rasa saya bisa sama dengan orang sekeliling saya yang hanya menunggu customer untuk datang. So kita pun akan menunggu je lah customer yang datang tu macam tu saja. Tapi bila kita ada ilmu yang betul, kita ada strategi marketing yang betul, so kita boleh naikkan kita punya sale tu dari semasa ke semasa. Daripada live, daripada kita punya team sale. So benda ni semua tercipta bila kita pergi berguru dengan doktor yang betul. Dan saya sangat-sangat bersyukur disebabkan saya berguru dengan Dr. Azhar Osman, saya dapat ilmu-ilmu yang sangat proven yang membantu saya punya growing business. Dan tim-tim saya pun makin bertambah, high energy dan mindset mereka pun berubah. Bukan sekadar bekerja saja, tapi membantu syarikat untuk terus grow dan grow lagi. So bila Cik Sus tengok tadi kat bawah, ada sedang berlangsung live, sesi live yang di mana diorang tunjukkan desain-desain baru, dan saya nampak memang betul sangat high energy. Dan dia punya tu tidak terlalu nak menjual sangat, dia telah banyak kepada memperkenalkan desain-desain baru. So sangat hebat. So boleh kongsikan juga sebenarnya apa yang berlaku kat bawah. Tadi tu nampak macam agak barang-barang dia hanya beberapa sahaja, desain hanya beberapa sahaja, tak seperti kedai-kedai lain yang ada berbagai-bagai tu. Boleh kongsikan? Boleh.
Actually dulu saya meniaga sebelum saya join Titanium Circle. Saya meniaga bermacam-macam jenis. Ada pelikat, ada kain pasang, ada baju kurung macam pattern. Tapi bila saya dah join Titanium Circle ni, bermentorkan Dr. Azhar Osman, saya dapat satu fokus. Dok cakap, untuk you grow lagi, you kena ada fokus. You kena ada product fokus you. You ada sasaran pelanggan you yang nak membeli produk you apa. So, kita orang memang plan untuk strategi marketing untuk clearkan barang-barang lama ni sehabis yang boleh. Alhamdulillah, hanya tinggal sikit saja lagi. So, kita orang akan fokus produk kita yang ada yang ke online ni saja untuk ke butik pula. So setakat ni macam memang kita clear kan, dah tinggal sikit. Jesus pun nampak dah tinggal sikit. Terkotak dulu kita punya kedai sangat panjang ke belakang. So produk yang ke atas kat bawah ni sangat banyak. So sekarang yang ke atas ni adalah produk baru semua. Dan lepas raya kita clear, kita fokus produk satu produk plain. So sekarang ni kat bawah tu tinggal produk yang lama. Dan belakang kita adalah operation untuk kita packing hari-hari barang online. So saya rasa bila kita nak membantu bisnes kita untuk grow, kita perlukan fokus yang jelas. Apa produk kita nak jual. Jangan kita nak jual semua benda kat semua orang, sebab itu akan menjadikan kita ni stagnant ataupun makin down. Bila kita fokus, kita akan lagi fokus. Kita nak tu, macam kita target kita nak berapa sale, kita fokus hari-hari kita nak apa. Sama juga macam mana kita punya bisnes ni, bila kita fokus produk apa kita nak jual, kita akan grow. Tak semestinya jual semua produk kita akan dapat lebih income, tapi sebenarnya fokus adalah yang terbaik, lebih baik daripada itu. Alright, so kita nak tahulah apakah cabaran yang ada. Nampak macam bersemangat dan pasti ada cabaran demi cabaran, betul? So sebelum join Titanium, apakah cabaran ni? Selepas join Titanium Circle, apa pula cabaran ni? Okey, sebelum saya join Titanium Circle, saya punya bisnes ni adalah macam Rashid and Rashidah lah, macam biasa Dok mention. Sebab semua benda kita nak buat sendiri. Kita lah founder, kita lah juga packing baju, kita lah juga layan customer yang datang. Tapi bila kita ada dah join Titanium Circle ni, kita dapat upgrade team. Team ni bagi saya sangat-sangat penting. Sebab dulu adalah bila saya buat semua benda sendiri, tak ada sistem, cash flow pun entah ke mana. Kita takut kita ada sale. Ada sale lah, kalau tak ada sale kita just macam biar saja, tak cari customer yang ada. Tapi bila sekarang ni, bila saya dah join Titanium Circle kan, kita ada fokus, kita ada tim-tim department masing-masing. Kita ada tim yang memang fokus untuk buat tim sale saja, fokus untuk walk in, fokus untuk operation. So kita punya perjalanan bisnes tu smooth. Kalau saya tak ada, saya pergi belajar ke apa, tim-tim saya boleh handle. Dan saya memang sangat-sangat terima kasih sebab tak ada tim yang support ni, memang saya rasa saya takkan grow ke tahap macam ni lah. Dengan ada mereka-mereka ni lah membantu perkembangan sistem saya punya syarikat tu makin besar dan besar. So betul tu, Cik Su setuju dengan Puan, kerana bila Cik Su bercakap dengan salah seorang tim Puan tadi, kita bertanyakan tentang produk, dia dapat menjelaskan dengan terperinci. Maksudnya dia tahu produk dia tahu dia punya value dekat mana. Lepas tu Cik Su bertanya kepada seorang lagi bagaimana konsep dan sebagainya, dia berjaya untuk explainkan dengan sama macam Puan jelaskan tadi. Maksudnya mereka ni telah di-groomkan dengan baik sekali di sini. So mungkin Puan boleh jelaskan, selain daripada Puan guru mereka, apa lagi yang mereka dapat dalam sesi Titanium ini sebenarnya? Okey, macam bila saya sebagai Titanium Circle, kita orang ada sesi Zoom bersama dengan Doc. Itu Zoom bukan sekadar saya saja, tapi bersama dengan tim, iaitu executive leader semua kan. So daripada sesi tu membantu diorang punya proses, punya mindset, punya orang kata semangat tu untuk membantu syarikat ni berkembang. Sebab kalau syarikat ni berkembang, mereka juga yang akan dapat efek tu. Bukan sekadar founder saja. Dan saya selalu tekan kepada mereka adalah ini semua adalah proses. Bila one day nanti mereka sendiri yang akan nak buat bisnes sendiri. So bila berada dalam kerajaan Empires yang berat ni, diorang akan belajar untuk diri diorang sendiri. One day nanti diorang akan jadi macam saya dan juga Tuan Khairudin. So daripada sesi ni, diorang lebih jelas apa vision diorang bekerja dengan kerajaan Empires yang Berhad. Macam mana diorang lagi nak growing, lagi bersemangat, lagi baca cerita besar. Sebab kita selalu tekankan rezeki ni kita akan kongsi bersama, bukan sekadar untuk sale sahaja, tapi adalah membantu orang sekeliling kita.
InsyaAllah dari situ semua orang akan mendapat manfaat yang lebih bagus. Betul. So nampaklah kesan daripada cara mereka tu memang sangat jelas yang mereka memang faham, mereka tahu direction dan sebagainya. So selain daripada tu Puan mungkin Puan boleh terangkan kepada ramai orang nak tahu tentang produk ni. So dengar tadi Puan sebut produk ni ada berbagai nama color-color ni pun berbeza. Ada yang dah jadi trend color dekat sini. So mungkin boleh terangkan kepada mungkin ramai yang nak tahu ni tentang produk. Okey, produk kita sekarang ni kita fokuskan hanya tak banyak sangat produk. Kita mengeluarkan satu produk dengan kuantiti yang banyak, tapi dengan harga yang orang boleh beli, mampu milik. Kalau dulu kita orang berniaga, kita orang punya set nak jual, satu barang tu adalah agak mahal. So kita punya customer pun agak macam tak mampu sangat nak membeli. Tapi bila kita berniat untuk mengeluarkan satu design yang sangat up to date, cantik, ringkas, untuk membantu wanita-wanita kat luar sana yang untuk macam nampak baju kurung ni nampak cantik, sofa yang diorang boleh pakai hari-hari, bukan setakat pergi belajar saja, boleh pergi ke office, boleh pergi ke majlis-majlis tertentu. So macam sekarang ni kita ada 3 design yang alhamdulillah ada 3 design yang kita keluarkan ni sangat hot selling. Actually paling set hot kita adalah baju tiang kedah. Sebab diorang mengatakan bila kita keluarkan satu design ni, diorang akan ingat Kaizan. Oh, baju tiang kedah ada poket dalam tu keluaran Kaizan. Masa kita punya testimoni pun banyak, pakai ramai-ramai, pakai pergi office, pakai pergi kelas. So macam saya rasa bila kita mengeluarkan satu benda dengan ikhlas, dengan orang suka, orang memang nak design tu, mereka design yang kita keluarkan tu akan macam orang suka, orang akan membeli dengan banyak, orang akan macam support Kaizan bersitu. Dan harga yang kita keluarkan pun sangat mampu milik lah. So benda ni perlukan hard work, betul? Perlukan kerja keras, bukannya sehari dua, betul? Betul. So jadi brand Kaizan ni dah makin melekat di minda orang dengan image-image yang telah Puan tonjolkan tadi. Betul? So benda ni kebanyakan orang lain mereka tidak pentingkan brand. Mereka pentingkan kepelbagaian. So Puan pentingkan brand supaya orang ingat. So boleh Puan terangkan macam mana Puan boleh dapat idea untuk pentingkan brand ni, dan juga macam mana Puan nak harungi cabaran selepas ini. Okey, macam mana kita bagi orang ingat brand Kaizan ni adalah melalui colour. Selama kita berbisnes selama 5 tahun ni, kita memang tekankan satu colour iaitu warna mint green. Sampai kan ada customer kita yang akan ingat mint green saja, orang akan ingat Kaizan. Sampai ada yang beli baju macam saya nak macam baju Kaizan tu, macam nak warna Kaizan tu, adalah itu warna mint green. So kita orang dah mengeluarkan satu, orang kata, ingatan kepada kita punya follower iaitu warna mint green adalah brand Kaizan. So yang daripada situlah kita punya brand tu disebut-sebut dan makin berkembang. Makin berkembang. So benda ni sangat-sangat penting lah, the branding Betul. Selain daripada tu kita tengok juga Kaizan ni dah start nampak, dah start naik. Selain daripada sale, tim juga dah berkembang, branding pun dah strong. Bila buat online tu ramai sangat orang tengok sekarang ni dan alhamdulillah. So kenapa Puan masih lagi nak belajar? Rasanya macam dah cukup lah kot. Dah macam-macam semua dah ada sekarang ni, kedai pun dah hebat. So macam mana tu? Ya Allah, sebenarnya tak pernah cukup. Sebenarnya apa yang kita belajar tu memang sangat-sangat dah membantu. Tapi kita sebagai founder, kita kena ada vision. Kita bukan berniaga untuk hari ini saja. Kita nak berniaga untuk mungkin 10 tahun, 20 tahun akan datang. Mungkin bukan saya handle, tapi brand Kaizan ni diingati. So daripada kita ni perlu ada mentor. Macam saya berguru dengan Dr. Aziz Osman yang sangat-sangat memberi banyak sangat ilmu untuk saya lebih growing untuk sampai ke tahap yang lebih besar. Bukan hanya berada dekat tahap ni saja, tapi saya sangat-sangat bersyukurlah yang saya dan tim-tim saya dan brand Kaizan sampai ke tahap macam ni. Sebab kalau saya tak pergi berguru dengan doktor, mungkin saya masih berniaga di tahap yang biasa-biasa, masih berniaga bersama dengan kawan-kawan yang kat sini yang hanya macam mungkin yelah, bila tak ada ilmu kan, kita tak ada action. Kita tak akan buat something yang macam mana kita nak lagi. Kita tak akan ada pressure macam mana kita nak naikkan sale kita lagi, macam mana naikkan brand kita lagi. So daripada apa yang saya belajar dan saya applykan kepada tim-tim dan juga di dalam syarikat saya, itu sangat-sangat membantu proses company saya meningkat. Dan saya memang InsyaAllah saya memang nak tambah lagi ilmu dengan Dok yang saya rasa InsyaAllah tak ada guru
kat luar sana yang macam Doc. Dan saya sangat-sangat berterima kasih dengan Doc. Kalau saya tak jumpa Doc, mungkin saya ni hanya macam makin banyak hutang ke, orang makin bisnes saya tu macam tak biasa saja, dia tak akan berkembang. So selain daripada Rishwa, Titanium Circle, Dr. Azizan yang digalakkan kepada Puan untuk terus berkembang lebih besar lagi, apakah PY sebenarnya yang Puan nak capai? Mungkin ada satu pushing ataupun benda yang bagi dorongan kuat untuk Puan terus belajar dan belajar lagi selain daripada apa yang kita sediakan. Ada. PY saya, of course saya adalah mak saya dengan ayah saya, sebab saya dilahirkan daripada family business daripada kecil lagi. So macam saya tengok perjalanan bisnes mak dan saya tu memang makin berkembang, makin hebat, tapi tak ada masa. Semua benda adalah mereka buat sendiri, takut nak tinggal kedai, takut nak hire staff. Jadi saya terikut-ikut dengan diorang punya perjalanan bisnes tu. Macam kita mungkin, kalau dulu adalah kita takut sangat dengan LHDN. Kalau boleh ada duit tu, simpan, tak nak masuk dalam bank. Jadi itu adalah BY saya. Saya punya bisnes, saya punya life saya yang akan datang lepas ni lebih bersistematik. Even saya tak ada pun, syarikat saya makin berkembang, tak perlu saya yang hire. Saya boleh pergi belajar dan tambah ilmu lagi. Itu adalah salah satu PY saya lah, mak dan ayah saya punya bisnes lah. Saya tak nak berada kat tahap yang sama. Saya nak ubah apa yang saya buat sekarang ni adalah mungkin boleh membantu bisnes family saya lagi, supaya mereka pun ada sistem yang lebih sistematik. Sebab bagi saya lah, kalau kata kita bisnes yang sangat besar pun, tapi bila kita tak ada sistem, cash flow kita akan koyak juga. So kita ni ibarat macam bisnes besar, tapi duit tak ada, duit koyak kat sini, bank pun tak pandang. Alhamdulillah lepas saya masuk Titan Center ni kan, bila saya dah betulkan saya punya cash flow, lepas tu belajar dengan Tuan Nasrul, saya punya cash flow makin baik. Lepas tu saya dah tak takut nak bayar LGN tau. Saya dah clearkan, and alhamdulillah bank memang cari kita. Lepas tu kita boleh buat loan apa semua. Alhamdulillah memang banyak benda baru yang saya dapat untuk tahun ni. Dan alhamdulillah juga saya, insyaAllah saya ada beli kereta. Actually macam bila bank just tengok kita punya statement saja, diorang kata okay, you lulus, macam tu saja. So saya rasa memang ilmu ni sangat penting tau untuk kita ni. Orang sekiranya kita percaya dengan kita punya bisnes, kita punya company ni, baru orang macam kita ni bisnes bukan setakat macam nak cari duit saja, biar orang macam kita ni orang pandang besar supaya kita boleh berkembang lagi. Alhamdulillah. So betul ibu bapa kadang-kadang menjadi biduan kita lah untuk kita lebih berkembang. Betul. Cuma apa komen ibu bapa bila lihat Puan yang makan di jalan sekarang? Alhamdulillah, mereka macam tak sangka yang saya punya bisnes ni boleh ke tahap macam ni. Sebab kalau dulu kedai-kedai kat sini adalah macam tak ada orang datang, hanya weekend saja. Tapi kedai saya hari-hari orang datang. Lepas tu macam parcel yang keluar pun hari-hari macam banyak. Jadi orang sekitar saya macam, wow, betul lah awak pergi belajar dengan doktor ni adalah proven sangat. So macam mak bapak saya sangat-sangat bersyukur. Macam saya tak follow lah apa yang mereka buat salah. Saya orang kata belajar benda baru untuk saya grow lagi bisnes saya dan membantu juga bisnes family saya. Sebab bila mak bapak saya nampak apa yang saya buat betul, mereka follow. Dan mereka pun lebih macam bila umur dah meningkat kan, so macam perlukan masa untuk rehat ke apa. So bila diorang nampak bisnes saya macam ni, diorang dah boleh, oh kita kena buat macam ni, jangan buat macam ni lagi. So macam diorang pun lebih boleh rehat, macam lebih tenang, dah tak perlu nak takut sana takut sini kan. Kalau dulu kan sorok-sorok. Ya, alhamdulillah sekarang sangat banyak perubahan. So mereka pasti sangat bangga dengan alhamdulillah, betul. Puan. So Puan buat bisnes ni bersama dengan suami. Ya, betul lah suami. So dia adalah juga CEO juga kepada company. Betul. So macam mana hubungan Puan dengan dia dari segi nak align dalam bisnes? Mesti ada perselisihan pendapat dan sebagainya. Kalau dulu tu memang bertegang urat, sekarang dah belajar dengan kerja semua. Macam mana hubungan berdua? Okay, sebelum saya dan husband, saya join dulu baru husband. Sebelum kami join bersama tu memang ada berbeza pendapat lah. Macam saya pergi belajar, saya dapat ilmu baru. Tapi yelah, sebagai suami kita kena dengar cakap suami kan. So dia lah CEO yang pertama. So kita macam bagi idea kita buat macam ni, tapi dia macam tak setuju. Macam betul ke, boleh ke buat macam ni? Akan berjaya ke? Takkan ada rugi ke?
Macam, tapi bila alhamdulillah dengan dia sendiri yang nak join Titan tau, lepas kita balik nak ubah hidup, dia sangat-sangat bersemangat. Saya pun tiba-tiba dia bagi tahu saya dah register Titan. Jadi saya cakap, wow, betul ke? Sebab dulu saya macam cakap dengan dia, jom lah join Titan supaya kita ni align, supaya kita ni punya business kita bukan nak business hari pun, kita nak besar lagi. Kalau saya seorang je pergi belajar dan saya je improve, awak kat tempat macam dia juga lagi, nanti kita akhir macam bertegang berat dia pasal business kan. Tapi bila dia sendiri really nak join Titan, saya sangat-sangat bersyukur. Sebab saya memang dia lah orang yang, sebab dia jenis orang yang berkobar-kobar sikit semangat dia, lebih pada saya lah. Jadi bila dia sendiri join Tonight Circle, dia sendiri yang memang dok cakap apa, dok yang macam boleh orang kata cakap dengan dia. Bila dok cakap dengan dia apa semua, dia macam join pada sesi Zoom apa semua kan. Dia cakap, betul lah, awak cakap dulu betul. Betul-betul. Jadi macam kita sekarang ni macam sangat-sangat macam align lah. Macam dia yang macam dia bahagian marketing, saya bagi operation. So sekarang memang align, dulu tempat department ni adalah core, jadi dulu ada leader yang jaga. So macam sale kita meningkat memang daripada kita punya energy. Bila kita punya energy high, sale tu akan high. Itu yang saya percaya. Kalau kita slow dan kita macam banyak sangat kusut ke apa, sale kita pun memang akan down. Macam tu yang jadi terikut, betul. Tim-tim kita pun tak akan ada macam push lah, ada macam bos pun macam ni je kan. Jadi diorang pun tak excited. Tapi bila kita ni ada vision yang jelas, kenapa kita nak besar lagi kita ni, kenapa kita ni pergi berguru, dapatkan ilmu dan kita apply pada tim-tim kita. So diorang macam rasa ilmu tu sangat membantu, sangat berharga untuk improvekan diri mereka, bukan sekadar untuk company sahaja. So macam sekarang ni memang alhamdulillah lah, memang align sangat. That's why hasil untuk yang bulan Oktober ni kita break lagi, alhamdulillah. Syukur. So apa saya boleh rumuskan tadi, alignment ni datang daripada satu ilmu, satu source yang sama. Baru kita akan dapat berbincang dengan lebih terbuka, dapat bagi pendapat masing-masing dengan lebih terbuka dan cepat align sebab sama-sama belajar daripada source yang sama dan lebih mudah untuk align. So dalam company kalau kita tak align, kita asyik argue saja, kita akan lebih kecewa, tidak dapat keputusan yang betul. So dalam titanium ni dah nak habis, titanium dah tak mau lagi. So apa yang paling mahal titanium yang puan rasa yang betul-betul dapat membantu? Kan kita ada banyak program, kita ada banyak benefit yang dapat. So yang mana satu yang really bagi impact pada puan? First bagi saya ialah circle. Circle-circle di dalam Titan Circle tu sangat-sangat membakar. Bila diorang win, share win, bila diorang share sale diorang kan, kita rasa wow hebatnya. Kita rasa kita bila kita rasa down, kita akan macam aku pun nak lebih juga, aku pun nak kena buat lebih bagus ni. Sebab kita berada dengan mentor yang sama, ilmu yang sama, cuma kita punya orang kata perbuatan tu mungkin beza-beza. Jadi macam bila circle-circle Titan ni, dia sharing apa yang dia buat betul, apa yang dia buat tak betul. So kita ambil dan kita improve pada segi tu. Dan one more thing ialah saya nampak saya punya bisnes ni berkembang, kita ada role model. Bila kita berada dalam circle-circle yang positif kan, kita ada role model kita punya bisnes juga. Kita boleh follow orang yang kita rasa membantu ni, bisnes sama dia, and kita follow sikit pun ada hasil tu menjadi. Dan kita boleh berjumpa dengan mereka untuk tanya apa yang kita boleh improve lagi, apa yang kita buat salah ke betul. Dari segi situ kita dapat banyak sangat yang membantu kita punya proses bisnes tu makin berkembang. Dan of course lah, kita dapat mentorkan Dr. Azza Osman yang saya dulu macam masa saya join MKK yang pertama tu, saya memang sangat bercita tinggi macam nak sangat join Titan Circle ni. Dan alhamdulillah daripada 3 kali MKK tu saya dah tak fikir banyak, terus join dan alhamdulillah dia terima doktor. Masa dok interview kali pertama dekat hotel tu, saya dah nombor saya kata sebab masa saya agak kelang kabut, saya bawa balik pada China dengan orang kata flight tertinggal dan apa semua, kita tak terus. So bila saya jumpa dengan dok punya cara cakap, dok tanya dia punya sale berapa, kenapa you nak masuk. So saya terfikir betul lah, aku prepare jelas ni, kenapa baru dulu lagi aku tak fokus benda ni. So daripada itulah saya sangat bersyukur jumpa Dr. Azza Osman. Kalau saya tak jumpa, saya rasa saya memang macam ni je lah, bisnes yang kedai hanya kat sini saja, mereka semua tak berkembang. Tapi bila jumpa doktor ni, doktor sangat-sangat membantu. Bila kita pergi kelas yang daripada ratio ni sangat banyak dan sangat membantu. Even kita ni, katalah kita ni memang nak grow, tapi kita tak ada orang pressure kita. Bila pergi kelas ni, dok tambah ilmu, tambah sampai kita rasa berasa, itu belum baru kelas, belum Zoom call lagi. Bila ada semua tu dapat, tu kita tak ada masa nak trainer. Rasa macam, aku nak buat lebih ni,
Dok tengok ni, Dok tengok ni kan. Kita tengok skill aku, so kita rasa macam excited. So kita buat extra lagi pada tu. Itu yang sangat-sangat saya rasa dalam Titanium ni takkan ada kat tempat lain. Kalau saya tak join tu, mungkin kawan-kawan saya dia awak-awak. Betul. So selain daripada itu juga kita dalam Titanium Circle ada satu sesi di mana kita buat value tambahan. Kita panggil Titanium one-on-one sesi. So one-on-one sesi ni kita buat khas untuk antara Dr. Aizan dan Puan sahaja. So macam mana Puan rasa sesi tu? Okey, daripada sesi one-on-one tu lah, daripada saya dah join 3 kali sesi one-on-one, daripada proses saya zero pergi ke makin power ni. Dok dia macam kita cerita, okay Dok, saya nak buat macam ni, okey tak? Jadi Dok akan bagi tahu, you buat salah, you tak boleh buat. So macam dengan idea Dok bagi lagi you kena macam ni, buat macam ni. Dia bagi step by step tau, bukan terus bagi kat kita, okey you kena buat dia semua. So macam kalau macam semua serasa saya macam tak tahu kan. Tapi bila one-on-one punya Dok tu kita lebih clear. Bila kita cakap, okey Dok tengok kita punya proses sampai tak ambil, okey you buat ni dulu. Bila kita dah buat dulu, kita nampak wow jadi. So bila one-on-one yang kedua, kita buat lagi extra dengan apa yang Dok bagi, jadi lagi. So kali ketiga yang kita dah join ni tu, masa setahun ni, saya dapat clarify tu lebih jelas. Macam kita punya proses tu nak pergi ke A, B, C tu lebih jelas. Tak adalah terus macam nak buat semua benda, tak. Kita kena percaya dengan proses. Saya sangat-sangat percaya dengan proses tu. Dulu saya fikir mungkin dah masuk ni, orang semua berjaya kan. Tapi ada juga lah kawan-kawan yang tak berjaya. Maksudnya macam join tapi sebab jalan sebab mereka tak percaya dengan proses. Dan saya selalu orang kata marah kat saya, awak kena percaya dengan proses ni. Dan apa yang saya nampak, proses saya bersyukur lah. Lepas saya join, dengan sebab sampai sekarang, apa yang beza, apa yang dapat? Itu selalu tekan masalah kesyukuran. Jadi bila saya duduk diam, saya fikir, ya Allah banyaknya improvement yang saya dapat ni. Ibu kata sale tu meningkat, macam sale meningkat, team meningkat, management, cash flow semua sangat meningkat. Dan saya sangat macam one-on-one dengan Dok tu, boleh cakap one-on-one dengan Dok, nampak muka Dok tu pun dah rasa excited. Lagi nak bagi idea semua, kita rasa macam wow, okay, jelas sangat. Sebab saya tak rasa kat luar-luar ni ada yang boleh nilaikan kita punya bisnes tu sampai macam mana. Macam mana apa lagi you nak buat untuk kurangkan bisnes ni lagi. You ni buat salah ke, you tak buat salah, tak akan ada orang bagi tahu. Kalau ada pun mungkin tak betul. Jadi daripada sesi online tu saya lebih jelas untuk saya kembangkan lagi bisnes saya ni dengan team, dengan cash flow semua everything. Terima kasih Dok. Terima kasih. So itulah soalan terakhir Cik Sus adalah of course Titanium Circle ni kalau nak masuk kena interview. Lepas tu susah proses dia. So kalau nak renew ni pun akan ada interview. Katakanlah Puan tak terpilih ataupun tak boleh untuk renew Titanium Circle ni, macam mana, apa perasaan Puan sebenarnya? Ya Allah, saya rasa kisah akan down kot. Saya rasa saya akan down. Saya rasa macam ya Allah, ruginya tak berada dalam Titanium Circle ni. Yang orang kat dalamnya sangat-sangat positif, sangat-sangat high energy dan membantu kawan-kawan sekeliling dia. Dan saya sangat berharap yang saya akan dapat join the next Titanium Circle, insyaAllah. Saya akan perasa berdapat. So sekiranya tak dulu Puan akan fight sampai dapat. So dia dah tahu value dia dah tahu arah tuju, dia nak pergi lebih jauh lagi. So itulah untuk pesanan kepada kawan-kawan kita di luar sana yang masih lagi terfikir-fikir ataupun teragak-agak untuk sebenarnya upgrade diri mereka, tambah ilmu mereka. Apa nasihat Puan? Bagi saya lah, untuk kita ni upgrade diri kita, first ialah mindset kita. Kita kena cari orang kata role model dan mentor yang proven. Dan saya tak jumpa kat mana-mana lagi kelas yang macam Dr. Azlan Osman mengajar. Dok bukan saja mengajar mengenai bisnes and marketing, tapi dia mengajar diri kita ni pasal kerohanian. Pasal ingat akhirat juga, dan juga ingat yang sedia ada sekarang ni, erti bersyukur. Dan saya menasihatkan kalau ada orang yang tengah struggle bisnes ni, carilah the right mentor, carilah yang ilmu-ilmu baru. Jangan berada kat tahap yang selesa saja, tahap yang sama saja, tapi kita mengharapkan sesuatu yang luar biasa, mengharapkan sesuatu sale yang besar. Kita nampak kita punya kawan-kawan macam wah hebatnya dia, apa dia buat, kita pergi follow je dia, tapi kita tak tahu apa sebenarnya vision dia. Kalau you follow apa yang kawan you saja buat, tapi you tak ada ilmu, tak ada guide daripada mentor yang betul, you hanya just buat saja, tapi you tak ada value, tak ada vision untuk business you nak grow macam mana. Apa you punya vision business tu? So saya menasihatkan macam untuk kawan-kawan yang tengah struggle apa semua,
bolehlah ke kelas Dr. Azhar Osman yang sangat-sangat membantu sebab satu dia ialah macam bila saya dah join ni kan, saya punya kawan-kawan, saudara mak ayah, saudara mara apa semua, even parents saya pun nampak saya punya perubahan tu sangat ketara dan orang cakap, betul, metode ni sangat betul. Awak belajar dengan orang yang betul. Jadi saya macam, ya Allah, bersyukur sangat. Macam tu. So itu saja daripada kami. Kami pun sangat bersyukur adanya puan yang yang really buat apa yang kita minta, apa yang kita advise. Terutama Dr. Azizah betul-betul tulus untuk advice, tapi puan adalah sangat committed dan buat apa yang kita minta. Terasa proses tu sangat penting. So itu saja daripada Cik Sus. So kita sebenarnya dah lihat kehebatan founder ni, pasti juga kita nak lihat kehebatan key leaders dia. So kita tak nak melengahkan masa lagi, kita nak juga interview key leaders daripada Kaizen. Alright, so Tuan Hafiz telah bersedia. So mari kita lihat apakah kehebatan daripada apa yang Tuan Hafiz akan congkelkan selepas ini. Alright, see you. Alright, thank you Cik Sus yang bersama dengan founder Kaizen. Dan sekarang ni saya berada di Johor, seperti mana yang anda tahu, iaitu di Kota Tinggi. Masih lagi di Johor, dan yang bestnya kali ni saya akan bawakan dengan anda dua staff ataupun dua key leaders yang bersama-sama dengan saya. Saya pun tak kenal mereka lagi, saya akan tanya siapa nama mereka. So sila kenalkan diri. Okey, saya yang pakai baju hitam ni nama saya Muhammad Dayat. Alright. Okay. Hai Dayat. Dan sebelah? Okey, saya yang pakai baju mint green ni yang memang tema Kaizen, di mana-mana tengok mint green memang ingat Kaizen. Okey, nama saya Naim. Naim, salam sikit. Okey, bila saya berada dengan orang yang muda macam saya ni, so of course lah saya kena ikut gaya mereka. Dan yang bestnya, saya dapati mereka adalah orang kuat dalam Kaizen ataupun key leaders yang bersama-sama dalam kejayaan untuk capai target dalam bisnes ni juga. Kalau you all tengok dekat belakang saya ni, ada banyak baju-baju yang cantik-cantik. Macam saya pun tengok ada baju yang satu warna. Memang satu warna je lah so far kan? Satu warna. Untuk satu baju tu ke ada banyak warna? Kita banyak pilihan warna, tapi satu design tu kita ada dalam lebih kurang 5 warna saja. 5 warna saja. So mereka memang sangat spesifik dalam bisnes. Sebab macam you all dah tahu, dalam Kota Tinggi ni ada banyak orang jual baju yang sama. Maksudnya adalah dalam industri dan bisnes yang sama. Tapi saya tertarik dengan Kaizen ni, mereka ada kekuatan mereka sendiri. Saya tak nak cerita pasal bisnes, sebab kalau tak rugilah mereka kat sebelah saya ni. Nampak macam pandang macam tak puas hati dia tadi ni. Okey, dekat sebelah saya ada seorang orang kuat Kaizen, of course. Kita nak tahu berapa lama dah you dekat sini? Saya pun baru dalam 7 bulan ke 6 bulan juga. Baru 7 bulan ke 6 bulan. Baru lagi. Naim? Kalau saya baru lebih kurang 4 ke 5 bulan lah. 4 ke 5 bulan. Okey, saya nak tanya beberapa soalan boleh? Boleh? Okey. Bila you dah berada dalam tim Kaizen ni, you tahu founder pergi belajar. Nampak tak perubahan yang berlaku bila founder you, Puan Norizan, bila dia pergi belajar dan berada dalam Titan, apa yang you nampak perubahan yang berlaku? Macam saya nampak banyak struktur kita orang berubah lah daripada segi bisnes. Kita more serius dalam bisnes lah. Benda tu walaupun kecil-kecil, kuman tu pun kita serius juga lah kita. Walaupun yang you buat dan walaupun apa tugasan yang you terima, so you anggap benda tu dan you fokus betul-betul. Betul. So itu adalah attitude yang ditekankan oleh founder you sendiri. Betul. So kalau you macam mana pula? Saya bahagian management. So sebelum saya punya founder pergi belajar, dia punya cash flow tu macam agak kurang sikit. So lepas founder kita pergi belajar dan dia hantar semua kerja kita semua pergi belajar dalam smart cash flow dengan Tuan Nas. So kita punya cash flow memang terbaik, insyaAllah. Sebab kita dapat jaga cash flow kita sampai sekarang. Alhamdulillah. So you handle management, pengurusan punya part. Sebab tu you sebut pasal cash flow tadi. Okey, boleh tak saya tahu apa kelas yang you dah pergi? Saya pergi kelas yang terbaru ni masa bulan 7 dekat saya dengan Tuan Nas. Tuan Nasrul. Ya, Tuan Nasrul. Alright. Sebab cash flow lah. Sebab saya pun baru terdedah agak dengan Bishwood ni. Sebab sebelum ni pun saya belajar. So saya tak tahu sangat pasal bisnes. So saya masuk ni rezeki saya.
So saya dapat peluang mengenai Richwood tu apa yang membantu kita punya orang-orang Malaysia kita untuk bisnes lebih maju. Sawan-sawan semua. Dan dengan teratur sebab dia macam mentor untuk semua founder-founder kita. Alright. So maksudnya Smart Cashflow je dah pergi, dah belajar banyak benda dan perbaiki banyak perkara juga kan. Kalau Naim pergi program apa? Okay, kalau macam saya, first program saya pergi Grow Your Business. Grow Your Business. Oh, okay. Okay, sebab saya pun memang dulu study dalam IB, International Business. So memang kita belajar dulu more kepada teori. Bila start pergi program tu dia macam mau kepada yang benda betul-betul kita buat lah kan. So dia memang secara praktikal terus secara kan? praktikal terus lah. So dia lagi best lah, lagi daripada kita belajar tengok buku. Sebab saya teori belajar punya part. So yang ni you betul-betul melalui dalam fasa bisnes. Betul tu. Dia macam lagi mencabar lah. Bila kita buat something tu macam have fun tapi dia dalam struggle. Okay, Naim, saya nak tanya you satu soalan. Apa perasaan you bila you tengok founder pergi belajar? Adakah bagi you lah secara jujurnya, kalau founder tak ada kat sini, adakah you rasa benda tu membantu dalam bisnes ataupun tak? Ataupun jangan buang masa pergi belajar? Kalau macam saya minat belajar. So bila kadang-kadang kita tahu nak buat something tapi kita tak ingat lah, kita kena ada orang remind kita nak buat benda tu kan. So kalau kita pergi belajar pun, walaupun kita dah tahu benda tu, tapi benda tu keep reminding kita lah untuk buat benda tu lagi, supaya tak buat benda yang salah. Betul tu. Dan apa yang founder bila belajar, dia boleh juga bagi dekat staff untuk upgrade dan perbaiki kan. So kalau you, apa perasaan you bila tengok asyik pergi belajar je, tak penat ke? Tak, saya tengok founder saya pergi belajar, saya suka tau. Sebab diorang balik mesti akan bawa sesuatu untuk kita orang. Benda-benda baru, ilmu baru yang dia dapat kat sana, dia akan kongsi kat kita semua. Sebab founder kita tak kedekut dengan kita, so dia akan kongsi apa sekali ilmu yang dia ada. So kita pun lagi semangat untuk grow company ni, supaya company ni macam company kita sendiri. Macam you punya company sendiri. Kita terapkan nilai tu untuk semua pekerja kita, supaya company ni umpama macam company awak sendiri. So awak kena hargai dan sayang company ni. So kita sama-sama naik. Kalau anggap macam company sendiri tu ada banyak maksud. Datang lambat pun anggap macam company sendiri juga. So maksudnya you perbaiki, dan you anggap betul-betul you buat, you bagi komitmen yang sangat bagus supaya boleh tingkatkan sales, of course, tingkatkan lebih banyak perkara kan. Bila you sebut pasal kedekut tadi, macam mana pula kalau you sendiri, you dah terima ilmu, macam mana you sampaikan dekat tim bawah? You ada tim bawah kan? Ada tu. So macam mana you nak sampaikan? Saya just sampaikan apa yang saya tahu dan apa yang ada dekat buku. So kita pergi kelas apa semua dapat buku kan. Kita akan tunjuk diorang secara lisan lah. So kita akan tunjuk cara, sebab tapi yang kita akan dapat lebih sebab kita yang pergi. Tapi diorang insya-Allah dapat dalam 50%, 30%. So dapat juga ilmu tu untuk diorang, untuk pendedahan pasal apa itu cash flow, management semua. So budak-budak kita pun faham. Kalau diorang tak tahu, just jumpa saya, yang saya dah, sebab saya dah pernah pergi. So tanya kat saya kalau diorang tak faham apa semua yang ada dalam buku tu. Saya nak tanya pandangan lah. Sekiranya kan, kalau lah founder tak pergi belajar, tak nak upgrade, you rasa apa yang akan berlaku? Bisnes tu akan sampai satu masa dia memang naik, tapi dia akan stuck. Sebab dia tak ada pendedahan luar untuk kita lebih grow lagi, maksud dia. So kalau kalau founder kita pergi, kita akan duduk kat takut yang sama je. So Kita akan tersangkut lah. sangkut. So kita buat yang sama setiap hari, ulang-ulang, sebab kita tak ada benda yang pendedahan yang baru kat luar. So kalau ada pendedahan baru, insya-Allah kita dapat lagi grow lah. Kalau founder tersangkut, apa akan berlaku dekat you all sebagai staff? Apa impact dia? Kita orang just macam datang kerja, balik kerja, buat benda sama je. Macam zombie lah. Yes, tu Datang je. kerja, seret kaki. Maksudnya kalau macam founder kita pergi kelas semua kan, kita dapat macam macam ni rupanya bisnes macam ni, kita dapat pendedahan bisnes. So kita pun semangat untuk bekerja. InsyaAllah satu masa nanti kita pula buka bisnes sebab kita dah dapat pendedahan kan. So kita tu yang bagusnya kalau founder pergi kelas. Yang saya nampak lah, tu pendapat saya. Kalau Naim pula? Okay, kalau macam saya kan, saya macam founder pergi kelas, lepas tu diorang balik, diorang bawa ilmu, diorang sharing. So mungkin kita pun boleh fikir juga, okay, benda ni kalau kita buat memang jadi kan. Okay, so kita buat lah. Okay, so kalau benda ni kita buat agresif lagi, lagi jadi, lagi gempak lah kan. So kita buat lagi agresif. So kita tengok ilmu tu macam mana. So kita kaji lagi, kita boleh kaji lah macam benda tu okey, kita teruskan. Okay, benda tu tak okey, okay, kita stop sekejap kan. So kita dapat banyak ilmu lah. Lepas tu kita tengok macam titan-titan lain kan. So kita orang pun ada tengok juga macam mana diorang buat juga kan. So
kalau diorang buat macam tu, okey, diorang buat jadi, so kita ikut lah. Follow je lah kan. Follow lah, okey. So kalau macam diorang buat jadi, so kalau kita buat lebih daripada diorang lagi, benda yang sama, so mungkin kita akan dapat lebih. Kesan dia lebih besar. Kesan dia lebih besar. Betul. Setuju dengan Naim cakap. Bila kita nampak orang lain buat berjaya, kenapa kita nak buat benda lain kan? Baik kita follow dan kita perbaiki dan kita tiru je. Betul tu. Kalau Dan kita inovasikan kan. Betul tak? betul tu. Kalau kita buat lebih, mungkin kita akan dapat lebih, tak pun kita boleh dapat sama kan. At least pun kita dapat sama macam diorang. Oh. Dahsyat lah Naim. Okey, itu adalah perkongsian daripada dua orang staff pada tim Kaizen. Saya nak tanya lagi tentang apa harapan you dalam syarikat ni sendiri. Untuk sebagai saya saya harapkan Kaizen ni jadi satu company yang grow yang tinggi dengan pekerja ramai, yang dapat menjaga kebajikan pekerja semua dengan baik. Walaupun company kita besar macam mana pun, kebajikan pekerja tak dijaga pun tak sedap juga kan. Betul. So saya harap Kaizen ni satu hari nanti jadi sesuatu yang besar dan akan conquer wilayah Johor lah. Saya minta doa dengan saya sama Amin, insyaAllah. sebab kita nak tolong juga sebenarnya. Kita ambil hire pekerja ramai pun, kita nak tolong orang bekerja dan kita semua kita jaga bajikan, insya-Allah. Kita pun dapat pahala, dapat juga naik hasil lah. Betul. Betul. Naim? Okay, kalau macam saya, macam Dayat cakap tadi, hire lagi ramai. So kalau macam saya lah, bila hire lagi ramai, so lagi banyak income kita boleh dapat. Lepas tu kita boleh banyak bantu orang lain tau. Macam bantu staff-staff ni, staff-staff kadang-kadang ada yang susah, ada yang memerlukan duit. So diorang nak kerja kan. Kalau diorang tak nak duit, baik tak payah kerja kan. Bila you cakap pasal susah, bila you sepanjang you bekerja dekat sini, adakah dia memberi impact juga dalam kehidupan you? Macam saya lah, macam saya memang tak tahulah, daripada kecil memang buat bisnes je. Asyik bisnes je. Kadang-kadang time cuti tolong makcik semua pergi niaga kan. Okay, so dia memang best lah. So bila dapat pasal online ni, sebab saya tak pernah tahu pun pasal online. Adalah belajar dulu digital entrepreneurship kan, tapi dia tak advance lah. So ni kita belajar pasal ads, kita belajar pasal Instagram semua lah. Banyak Shopee, so dia lagi advance lah. Kita belajar more kepada technical, lagi best lah daripada belajar dekat, dulu saya belajar poly kan, dia biasa-biasa kan. Okay. You? Kalau bagi saya impact pada diri saya kan, saya rasa saya dapat perbaiki lah, macam sikap amanah saya, tanggungjawab saya pada atas syarikat. Sebab saya kat syarikat ni pun saya pegang amanah yang tinggi juga. So benda tu latih saya supaya dapat sesuatu amanah kita pegang betul-betul dan jangan pecahkan amanah. Dan tanggungjawab tu kita dapat, kita buat supaya kita lebih matang dan disiplin lah diri kita. Tu je sebenarnya. Okay, Dayat dengan Naim ada join executive coaching kan? Ada. So apa feedback ataupun apa yang you dapat dalam executive coaching? Dayat kalau boleh share. Oh, daripada saya tengok Amamai dengan kita punya key leader selalu lah, kita dapat apa itu benda yang kita perlu perbaiki dari kita, macam kemahiran komunikasi, mendengar, berfikir. So benda tu akan membuka otak kita supaya fikir lebih positif untuk dalam bekerja di company ni. So saya memang dapat banyak benda dengan task-task yang dia bagi. Kita buat sama-sama, kita buat assignment dia bagi, kita buat sama-sama, kita ketawa sama-sama, kita fikir-fikir, alhamdulillah benda ni yang kurang kita baiki sama-sama, benda yang lebih kita lebihkan lagi. Tu. Naim? Kalau macam saya dekat executive coaching tu yang paling best dan ingatlah sampai sekarang pasal leadership lah. Saya memang suka pasal leadership ni. Saya selalu keep remind diri, tinggi macam mana pun kita, orang bawah kita still kena respect dia. Kita still kena dengar dia punya pendapat tau. Kadang-kadang orang bawah kita ni lagi boleh berfikir kan. Semua orang boleh berfikir. So kadang-kadang idea diorang tu pun kita boleh guna juga. So kita macam kena hargai lah semua orang sekeliling kita ni. Kita mendengar, kita kena mendengar, lepas tu melihat semua kan. Betul. So executive coaching adalah mengajar kebanyakannya key leaders ataupun staff tentang leadership. Adakah leadership penting sebenarnya? Kalau macam saya, leadership tu memang penting. Pergi mana-mana pun leadership tu penting juga. Tak kisahlah kita buat apa kan, walaupun benda kecil, leadership memang penting. Lagi-lagi buat bisnes ni benda yang paling penting. Kalau kita silap leadership, silap langkah, habis kita. Betul. Dayat, bagi you leadership? Bagi saya leadership memang sangat penting lah, supaya kita dapat create satu organisasi yang macam family. So bila leadership tu bagus, kita selalu dengar pendapat kita punya anak buah. So benda tu akan jadi satu suasana yang bagus lah untuk kita dalam bisnes ni, supaya kita semua kalau buat satu benda dalam satu hati. Dan leadership ni sangat penting lah, sebab leadership ni dia ketua untuk arah untuk kita maju ke depan lagi lah. Betul.
So executive coaching adalah mengajar tentang leadership. Bagus teruskan ke ataupun tak perlu dah? Kalau saya, bagus kita teruskan lagi sebab manusia ni kena selalu ingatkan. Tak kisahlah berapa banyak kali pun kita ingatkan, kita kena still ingatkan dia juga. Sebab manusia ni kan dia mudah lupa sikit. Betul. Dan bagi saya pula kan, coaching ni kita perlu teruskan lah sebab insya-Allah nanti kita ada key leader baru yang masuk. So kita akan bawa diorang, kita orang tunjuk diorang ini lah executive coaching untuk kita baiki apa yang kurang kat kita, sikap leadership kita semua. Tak apa, benda tu memang bagus untuk kita teruskan. Why you stay sini? Okay, kenapa saya stay sini? Sebab first, business dia seronok, lepas tu dia mencabar. Lagi struggle kita, lagilah kita berfikir untuk cari solution macam mana nak selesaikan benda tu. Kalau kita tenang-tenang macam saya tak suka business ni tenang-tenang sangat, nanti Boring lah. Dia rasa boring, lepas tu dia rasa macam tak grow lah. Dia macam kat situ Banyak ni nak kena habiskan ni. banyak ni so bila tengok stok kan, Banyak saya lah. walaupun buat benda lain, tengok stok pening kepala juga Kadang-kadang stok sampai tu pun boleh jadi pening kepala juga. Tak ada orang angkat. Tak payah tunggu bos pening kepala, saya dah pening kepala dulu lah. Bagus, sebab apa? Sebab you rasa itu adalah tanggungjawab you. Kalau Dayat, why you kat sini? Kenapa tak pergi tempat lain? Sebab saya dulu, saya background belajar pun bukan business. Saya background engineering. So, saya pun memang suka benda-benda yang baru-baru tau. So, memang saya minat dalam business. Saya pun cadang nak buka business. Tapi saya belajar dulu benda-benda business ni. Untuk saya dapat pendedahan pasal business. So, saya masuk sini. Benda ni macam rezeki untuk saya lah. So, bagus lah. Saya dapat pendedahan pasal apa dunia business ni. Lepas tu saya stay ni untuk cari pengalaman. Pengalaman penting kan untuk Betul. kita. Sebab apa? Sebab bila kita belajar dulu, kita nak kena bayar yuran dekat IPT kan. Betul. Tapi bila kita bekerja, bos bayar kat kita, kita yang dapat ilmu. Betul? Itu pun kadang-kadang tak nak belajar. Betul tak? Bukan you all lah, you all semua okey. Okey. Dan so itu adalah perkongsian daripada tim Khaizan. Muda lagi macam saya. Dan pengalaman dan diorang punya spirit sangat bagus. Kalaulah diberi peluang untuk sampaikan sesuatu dekat you punya bos, apa yang you nak cakap kat dia? Kalaulah dia tak ada berada kat sini, kalau you diberi peluang untuk bercakap dengan dia, apa yang you nak cakap dengan dia? Bagi saya nak cakap satu dekat founder saya, keep positif and tutup telinga, kita buat apa yang patut dan betul je. Betul je. Keep positif. Nak tepuk tangan boleh? Boleh? Okay, Naim. Kalau macam saya selalu cakap lah, kita business ni, kita jangan ikut game orang sangat. Kita create kita punya game sendiri. Sebab kita kalau main game sendiri, kita lagi selamat daripada kita main game orang. Sebab kita tak tahu game orang macam mana. So, bila kita main game orang, kita takut kita mati sebab kita tak tahu cara dia main kan. So, kita main game juga, tiba-tiba pergi ambil handphone orang main game dia. Kita tak tahu lah setting cara dia. macam mana. Itu pattern dan cara dia. Hmm. Kan? Dan kita ada cara kita sendiri. Betul. So ada tak ucapan you nak cakap sesuatu ke something mungkin dah lama macam nak cakap tapi segan? Ada tak? Saya tak ada. Sebab saya dah banyak kali bercakap. Betul. Dayat tak ada? Tak ada. Saya just cakap kita sama-sama lah majukan company ni. Kita satu hati lah, kita susah sama-sama, senang sama-sama. Tu je. Alright. Kita sama-sama naik lah. Okay, itu dia perkongsian daripada dua orang staff Khaizan dan juga founder beliau, Puan Norizan. Dan ini adalah orang cakap pelapis yang akan handle team, dan mereka juga ada staff mereka sendiri. Of course, mereka akan sentiasa upgrade dalam kita punya executive coaching bersama dengan Dr. Aizan dalam Titan punya membership. Dan ada banyak benda yang mereka akan lakukan untuk capai target mereka sendiri. So, terima kasih banyak-banyak dekat Naim dengan Dayat dengan perkongsian daripada mereka sendiri kepada anda semua. Dan of course, bila kita ada tim yang bagus, kita akan mudah untuk capai satu perkara. Bila kita ada people yang bagus, dia akan memudahkan kita. Sebab kadang-kadang, kalaulah bos kita ataupun orang yang lead satu bisnes, contohnya you all ni lead, kalau you terlalu laju, tapi you tak tengok kat belakang pun tak boleh juga. Betul. Sebab tu leadership adalah sangat penting. So saya tak nak cakap banyak, jom kita kembali kepada Cik Sus. Persilakan.
Alright, sangat bersemangat bila keluar daripada mana Hafiz ni? Hafiz cepat. Hafiz dah tak nak balik. Saya rasa dia tak nak balik. Tinggal kat sini. Saya nak tinggal kat sini. So energy sangat luar biasa kat sini betul, Hafiz. sangat Betul best. tak? Sangat best. So Betul. terpancar kepada kita juga anda penat daripada pagi tadi Betul. ni. Saya puas hati. Saya puas hati sebab banyak benda yang saya dapat. Ada banyak benda perkongsian yang mereka bagi daripada tim mereka sampailah ke founder. Dan tim-tim Kaizan sangat bersemangat. Sangat bersemangat, sangat strong. Kan? Bukan kita yang bagi banyak knowledge pada mereka, tapi mereka sebenarnya juga beri knowledge kita pada angle yang berbeza. Betul. Itu yang best pasal Kaizen dan kita tak sabar nak ke next destination. Yes, kita akan ke next lokasi dan bersama kita akan jumpa lagi, sharing lagi. Yes. Alright. Kita jumpa untuk next destinasi. Alright. Let's bye. go.